Assalamualaikum warahmatullah. Welcome back to my channel Agus Zaidi. Macam aku punya intro, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Sama lah macam channel ni, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Alright, so video kali ni aku nak bahas tentang cover page. Apa itu cover page? Cover page merupakan cover bagi setiap chapter dalam manga. Penting tak? Pada aku ianya cukup penting. Kerana cerita One Piece ni kita tahu dia cukup popular dengan plot twist daripada Oda. Dan untuk pengetahuan korang, cover page juga memainkan peranan yang besar. Sebab di dalam cover page kadang-kadang Oda letak hint, kadang-kadang alur cerita pendek, kadang-kadang cover page tu daripada permintaan para peminat. So aku nak huraikan satu persatu. Ada cover story, ada cover request dan juga ada color spread. So korang dah ready? Kita terus kenali apa itu cover page. Yang pertama, kita gelarkan dia cover story. Cover story adalah sebuah cerita kecil yang disajikan oleh Oda untuk memberitahu kita tentang cerita baru di luar perjalanan Luffy. Biasanya cover page ni dibintangi oleh karakter lain dan perjalanan ceritanya akan bersambung dengan cerita ataupun alur cerita One Piece yang sebenar. Sebagai contoh, Oda pernah membuat cover story tentang perjalanan Karibo selepas keluarnya daripada Fisherman Island. Di dalam cover story tersebut, kita diperlihatkan bahawa Karibo telah pun sampai di sebuah pulau, lalu ditangkap oleh X-Drake. Dan pada masa tu X-Drake adalah orang bawahan Kaido. So apa yang kita dapat dekat Wano Kuni? Kita dapati Karibo menjadi seorang tahanan di dalam penjara udon di Wano Kuni. Nampak? Bersambung bukan? So korang faham tak bahawa cover story adalah merupakan cerita luar daripada perjalanan Luffy, tetapi dia bersangkut paut dengan cerita sebenar One Piece. Faham? Kalau faham, kita terus pergi kepada cover yang kedua, iaitu cover request. Cover request merupakan sebuah cover chapter One Piece yang dibuat oleh Oda atas permintaan nakama One Piece. Misal kata, peminat nakkan seseorang karakter daripada cerita One Piece ni membuat sesuatu, so Oda akan buat. Contohnya, peminat nakkan Nabin Swan membuat TikTok bergelik, bergoyang pargoy, so Oda akan buat atas permintaan peminat. So korang tahu cover request langsung tak ada kena-mengena dengan alur cerita One Piece. Kalau cover story, dia adalah kesinambungan. Manakala cover request langsung tiada kena-mengena dengan cerita One Piece. Faham? Kita terus kepada yang ketiga, yang dipanggil color spread. Color spread merupakan cover chapter One Piece yang dibuat oleh Oda secara random. Dan ianya sama seperti cover request, langsung tiada kena-mengena dengan alur cerita One Piece yang sebenar. Akan tetapi, color spread mempunyai hint-hint yang Oda letakkan. Sebagai contoh, chapter 1028. Nampak? Kita nampak nakama-nakama Luffy tengah bermain video game. Dan kita tengok Luffy seolah-olah menyerupai karakter daripada King of Fighter. Betul? Tapi korang sedar tak? Ini adalah rupa bila Luffy dalam mood Sun God Nika. See? Betapa geniusnya Oda meletakkan hint di dalam color spread. So korang faham tentang cover page? Cover page ni ada tiga, iaitu cover story, cover request dan juga color spread. Cover story, dia mengcover tentang story-story di luar perjalanan Luffy. Dan ianya mempunyai alur cerita One Piece yang sebenar. Cover request, permintaan daripada peminat nak suruh Oda lukiskan apa. Dan color spread adalah daripada Oda sendiri dan diletakkan hint-hint yang berguna untuk kita semua tengok dan juga pelajari teori-teori One Piece. Macam itulah. Korang faham tak? Tak faham? Faham-fahamkanlah, okey? Okey, so sekarang kita terus kepada poin yang sebenar. Sebenarnya aku nak borak tentang cover page 1046 yang bertajuk Raizo. Kita nampak kat sini dalam keadaan Whole Cake Island. Cerita ni tentang kisah story Germa
menyelamatkan diri pada Wolkey Island. Dan kita dapati pada 1045 Niji dan juga Yonji ditahan oleh kru-kru Big Mom. So kat sini kita nampak ada dua orang penyusup ataupun kata pendatang datang dekat Wolkey Island. Agak-agak korang siapa? Ada yang kata Reiju dan juga Ichiji. Pada akulah kemungkinan kecil lah benda ni. Reiju dan juga Ichiji berkemungkinan kecil kerana kita tahu yang Germa iaitu Reiju, Ichiji dan juga Judge dah pun berjaya melepaskan diri daripada pangkalan Big Mom. Takkanlah diorang nak patah balik setelah bertungkus lumus keluar daripada kawasan Big Mom, patah balik. So agak mustahil lah. Satu lagi yang menguatkan aku tentang ini bukanlah Reiju ataupun Ichiji, kerana Ichiji tidak mempunyai perasaan So takkanlah tiba-tiba dia rasa macam aku nak kena selamatkan adik-adik aku. Oh, tak mungkin. Reiju dia ada perasaan, tapi untuk Sanji je. Untuk yang lain tak. Dia masih lagi belum ada perasaan. Dan Reiju cuma taat pada Judge Dan kalau nak kata Judge Judge ni seorang yang selfish. So agak berkemungkinan kecil lah untuk dia patah balik untuk menyelamatkan anak-anak dia. So pada aku ini bukan Reiju ataupun Ichiji. Tengok kasut Germa kan ada bulat kat bawah. See? Tak ada. So pada aku bukan Reiju, bukan Ichiji. Siapa Ada yang kata Marine. Kalau Marine, dia perlukan banyak anggota untuk masuk pangkalan Yonko tau. Dan dalam timeline ini kita dapati bahawa Marine separuh pada Marine ni tengah berpecah ke seluruh dunia untuk menangkap bekas-bekas Ichibukai. Betul? So takkanlah orang-orang biasa ataupun anggota-anggota Marine yang biasa nak pergi ke pangkalan Yonko. Mustahil. Ada yang kata duo Admiral Fujitora dan juga Green Bull. Pada aku tak juga, kerana Fujitora dan juga Green Bull baru lepas berentap dengan Sabo. Dan kita dapati bahawa Fujitora dalam keadaan cedera yang agak parah. So takkanlah dia nak merisikokan diri dia pergi ke pangkalan Yonko. So macam mana? Aku tak rasa Marine, aku tak rasa Ichiji ataupun Reiju, dan aku juga tak rasa duo Admiral. Tetapi yang aku rasa gambaran ini, pendatang ini adalah kru ataupun kru Kurohige, janggut hitam, Marshal D. Teach. Kenapa aku cakap macam itu? Kalau korang selami sebelum start reverie, Teach ada berkata, masanya sudah sampai, sediakan kapal, kita berlayar sekarang. Kita tahu Yonko ni suka mengumpul harta, mengumpul buah setan dan juga mengumpul poneglyph. Dan untuk menjadi Raja Lanon, Kurohige memerlukan poneglyph. So, semua tahu poneglyph, salah satu red poneglyph ada dekat Wolkey Island. So, inilah masanya untuk diorang pergi ke Wolkey Island, rampas poneglyph. Tapi macam mana Kurohige boleh tahu bahawa Big Mom tak ada? Kalau korang tengok kat sini, korang tengok polis Wolkey Island ni ada tanda seru dekat atas kepala dia. Berkemungkinan besar polis ni adalah spy Kurohige untuk Wolkey Island. So macam mana pendapat korang? Itu pandangan akulah tentang cover page yang terbaru ni. Korang macam mana? So kalau korang ada pendapat korang ataupun apa-apa yang korang nak berbahas, korang boleh drop komen dekat bawah. Kita berbahas sesama nakama. Alright. So sampai sini saja video aku untuk kali ini. Dan kepada korang yang dah pun singgah ke channel ni, aku ucapkan terima kasih. And kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, mohon jasa baik korang untuk subscribe channel ini, share dekat kawan-kawan korang, Facebook, IG, Twitter, WhatsApp ataupun segala jenis media sosial. Share, naikkan semangat aku untuk terus berhujah tentang One Piece dan terus berkarya di dalam video ini. Alright. So, tak lupa hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Itu saja pada aku hari ini. Video kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.